Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan yang saya kasihi lagi saya rindui. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebelum kita cerita panjang, jom kita selawat sikit pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, saya nak pergi ke TBS, nak ambil anak daripada Endau, Mersing, Johor. Di cuti sekolah pun dah nak habis. Minggu depan sekolah dah naik macam biasa. Jadi daripada kampung Tok Mi dengan Tok Bak dia, kampung mak ayah saya lah. So dia nak balik semula ke KL ni untuk start sekolah macam biasa. Okey, sementara nak sampai TBS ni, saya nak share sikit dengan kita semualah. Dan sharing pada kali ni ada juga kena mengena dengan dunia permotoran ataupun dunia keretaan. Tak kira lah kereta ke motor, asalkan kita pengguna jalan raya, lori ke bas ke, masuk jugalah. Cuma saya lebih terpanggil untuk buat sharing ni sebab baru-baru ni, maksudnya baru-baru ni tu masa saya buat video ni lah, masa saya publish video ni mungkin dah makan masa lah, tapi still boleh ambil pengajaran dan nasihat untuk kita. Ketika saya buat video ni, beberapa hari sebelumnya ada berlaku kemalangan superbike, motosikal berkuasa tinggi dekat highway Karak. Saya mengambil pendekatan dan pendirian berkenaan dengan isu tu. Saya menyerahkan kepada pihak yang ada autoriti lah, untuk menentukan daripada segi apa yang sebenarnya berlaku berdasarkan bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan saksi. Sebab saya pun tak ada dekat lokasi kejadian. Saya pun tak berani nak cerita laju ke tak laju, ataupun siapa yang salah, siapa yang betul pun, sebab saya tak berada di lokasi kejadian. Saya nak bercakap berkenaan dengan tanggungjawab ataupun sikap kita sebagai sesama pengguna jalan raya. Itu mungkin lebih sesuai untuk saya buat perkongsian. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, kejap, nak cilok kejap. Saya tahu siapalah saya untuk mengubah diri orang lain. Diri saya pun tak berapa nak elok sangat. Boleh tahan sesak ni hari Sabtu. Kita memang tak sempurna. Jadi nawaitu saya untuk memberikan kesedaran dan nasihat untuk diri saya dan juga kawan-kawan yang saya sayangi. Soal berubah tak berubah itu bukan kerja saya. Kita cuma boleh saling doa, mendoakan antara satu sama lain. Itu je tanggungjawab kita. Di lain masa dan di lain ketika, kalau kita mendengar apa-apa musibah berlaku pada orang lain atau pada diri kita, Allah dan Rasul dah ajar kita satu kalimah yang sunat ataupun yang elok untuk kita ucap. Benda pertama kalau kita ditimpa musibah, musibah apa-apa je lah, tak semestinya aksiden, hilang barang, sakit, kena tipu. Kena tipu tu orang tipu kita. Kalau kita tipu orang, tak payah nak ucap lah, dah memang kau menipu. Apa sajalah, mudarat dan juga ujian ataupun musibah kita panggil, Allah kata ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan yang sepatutnya. Itu ucapan yang kalau kita ucap dapat pahala. Dapat pahala bang, bukannya free. Kita bawa kereta, bawa motor, nampak ada satu kemalangan, kecil ke besar ke tak kira lah, maka kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak cantik lagi, tambah sikit lagi. Ni doa dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan mudahlah urusannya. Apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu? Sesungguhnya daripada Allah kita semua dan urusan kita ni datang, dan kepada Allah jugalah kita dan urusan kita akan dikembalikan. Boleh faham?
Rasanya mudah kot cara saya menterjemahkan ala-ala cara orang tak pandai saya ni tentang ayat tu. Apa saja, bukan bab mati je. Musibah, ujian, kita ucapkanlah. Sebab kita tak tahu duduk pangkalnya sesuatu cerita. Jadi kita serahkanlah urusan orang tu dan juga diri orang tu kepada Allah. Of course lah, termasuk urusan kita dan diri kita. Tak payahlah kalau kita tengok ada musibah pada orang lain, kita duk cakap, itulah tu. Tu yang tadi tu laju tu. Mati dah. Cium tanah dah. Ataupun aku dah rasa dah masa dia potong kita tadi dah berbau tanah. Tengok-tengok orang tu sihat walafiat lagi, tak mati pun. Allahu Akbar. Apalah dahsyat sangat hati dan mulut kita ni. Orang tu dah ditimpa musibah. Kita mengaku kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku kita orang Islam, terutamanya yang subscriber saya dan juga follower saya daripada kalangan orang Islam lah. Dua benda kan yang paling asas. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Dalam rukun iman yang 6 perkara tu, salah satu daripada 6 perkara tu apa kawan-kawan? Bukankah salah satu daripadanya ialah percaya kepada qada dan qadar? Bermakna apa yang berlaku atas muka bumi ni, termasuk atas kita sekali, semuanya sudah pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya ataupun tak percaya, kalau memang Allah dah takdirkan, memang dia akan jadi. Sekali lagi saya tegaskan, bukan saya membela mana-mana pihak, termasuk kereta, termasuk motor, termasuk lori, termasuk bas, hatta basikal sekalipun. Kita nak kena faham apa maksud qada dan qadar. Tentulah tidak menafikan usaha dan ikhtiar kita sebagai manusia, tapi kita pernah dengar tak? Anda pernah dengar tak orang yang dah memang berusaha tapi dia kena juga? Itu macam mana? Sebab tu dalam akidah, dalam tauhid, dia ada 3 kumpulan yang selalu dicerita-ceritakan. Ada yang dipanggil Qadariyah, ada yang dipanggil Jabariyah, ada yang dipanggil akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak lagi lah istilah-istilah lain dan saya tak berapa belajar banyak lah. Saya tahu 2-3 tu je. Qadariyah ni ialah orang yang ataupun golongan yang dia rasa semua atas dunia ni yang berlaku atas kekuatan diri dia sendiri, Tuhan tak masuk campur. Jabariyah pula menyatakan kita langsung tak ada kena-mengena dengan dunia ni, semua Tuhan dah atur, jadi tak perlu usaha, tadah je. Ahlussunnah wal Jamaah pula menyatakan qada qadar kita ni kena usaha, kena ikhtiar, lepas tu serah kepada Allah. Dia lebih, orang kata, sederhana, tak ekstrim. Itulah yang kita amalkan di Malaysia ni, dan itulah akidah yang baik. Jadi bila ada sesuatu perkara yang berlaku, musibah, tak usahlah kita maki orang. Sekalipun dia salah, dia dah kena pun musibah tu. Macam mana pula dengan orang yang kata tak bersalah tadi, tiba-tiba dia turut kena dengan orang yang bermasalah, tak pasal-pasal dia kena? Sahabat-sahabatku, tidak ada istilah tak ada kena-mengena dalam hidup. Allah atur tu elok dah. Mungkin adalah ujian-ujian yang Allah nak bagi pada kita tu kafarah atas kesilapan yang dulu. Atau kalau kita ni memang orang yang tak ada dosa langsung lah dulu, itu Allah nak angkat darjat kita, Allah nak tambah kesabaran kita, Allah nak beri kita sedar dan kita faham kita tak sentiasanya sempurna dan semuanya mengikut perancangan kita. Tidak. Gitu. Itu kita akan rasa selamat. Kalau kita tak ada rasa macam tu, kita akan kata macam ni, aku dah pakai helmet, pakai riding gear, pakai tali pinggang keledar, bawa pun ikut had laju ditetapkan, tiba-tiba orang bawa tak menentu, masuk lorong aku, rempuh aku, anak aku mati. Kenapa boleh jadi macam tu sedangkan aku dah berusaha? Kita akan rasa pening dan takkan berkesudahan fikir kita tu, sebab kita tak faham qada dan qadar Allah. Sahabat-sahabat, saya dah pernah mengalami kemalangan satu ketika dulu.
Dalam keadaan dah berjaga-jaga, bawa pun slow. Masa tu saya bawa kereta, tapi saya takkan cerita panjang dekat sini. Atas kelalaian dan sebab orang lain, saya menjadi mangsa. Betul, mula-mula kita rasa fed up, tension, tak pasal-pasal kau punya pasal, aku jadi terhalang dalam perjalanan. Ya Allah, nak naik ni pun jam. Alhamdulillah bawa motor. Tapi bila fikir-fikir balik, Tok Guru pesan, mungkin pada ketika tu betul engkau baik, engkau okey, tapi adalah agaknya dulu-dulu engkau ada buat salah. Allah nak ampun dosa dengan cara Allah bagi sikit ujian dan musibah. Ataupun kalau memang kau tak ada salah, tak ada silap, contohlah Allah nak angkat darjat, nak bagi engkau jadi orang lebih baik, lebih bersyukur, lebih bersabar. Tu dia sahabat-sahabat. Bila fikir macam tu, alhamdulillah, rasa lapangnya hati, rasa syukur walaupun terlibat dalam kemalangan, tapi Allah masih bagi kesedaran, sabar. Dan alhamdulillah berkat kita sabar, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Macam gitu cara dia. Buka visor dah, panas. Bawa slow-slow ni. Okey lah, saya pun dah sampai ke tempat yang dituju. Saya minta maaf banyak-banyak lah kawan-kawan kalau nasihat daripada saya ni ada yang tak setuju, tersinggung. Tak apa, saya faham. Saya bukan boleh paksa orang ikut nasihat saya. Iyalah, ini je yang mampu. Sebagai orang kata santunan kasih sayang, saya nak belanja orang makan, nak belanja subscriber saya makan banyak-banyak. Kita pun bukannya senang sangat. Jadi saya belanja nasihat dan sedikit perkongsian yang bagi saya insya-Allah berguna lah. Terima kasih sudi mendengar, sudi support, komen yang baik-baik. Saya doakan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak yang mulia. Ingatlah, tak rugi jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.